Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 182. Yang mana untuk dalam chapter kali ni kita dapat tengok telah berakhirnya pertarungan di antara Tatsumaki menentang Saitama. Tatsumaki memang all out gila lah untuk fight dengan Saitama kan. Tapi last kita dapat tahu juga sejauh manakah level di antara Saitama dengan Tatsumaki. Memang ibarat langit dengan bumi. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 182 yang bertajuk An Uncertainty ataupun bermaksud tidak pasti. Dan dekat dalam cover page untuk dalam chapter kali ni ada gambar Tatsumaki dengan Saitama. Chapter 182 bermula dengan situasi dekat HQ Hero Association. Diorang pun dapat kesan lah tenaga yang cukup kuat sehingga kan meter yang membaca impak yang sedang berlaku dekat sana pun telah rosak akibat pertarungan di antara Saitama menentang Tatsumaki. Lalu dengan glasses yang ada dekat hospital, diorang dapat rasakan lah gegaran yang cukup dahsyat sedang berlaku dekat luar sana. Jadi glasses yang poyo-poyo tu pun dia cakap lah, apa yang sedang berlaku dekat luar sana? Kalau ada monster yang tengah mengganas, aku tak akan teragak untuk pergi hapuskan ke semua monster tersebut. So bila glasses baru je buka tirai untuk tengok apa yang sedang berlaku dekat luar, secara tiba-tiba Saitama telah pun tercampak dekat sana. Dan glasses pun tanyalah dekat Saitama, apa yang kau tengah buat? Sambil itu kelihatan reaksi glasses memang terkejut buruk lah kan. Lalu Saitama pun balas, kau macam mana dengan luka kau? Better kau duduk je dekat dalam. Dan Saitama pun terus je pergi semula untuk berhadapan dengan Tatsumaki. Jadi bila glasses tengok je impak pertarungan yang sedang berlaku hasil daripada Saitama, dia pun tak jadilah nak lawan dengan Saitama. So sewaktu Saitama sedang berhadapan dengan Tatsumaki, tak jauh dari tempat pertarungan kelihatan anak-anak buah Fubuki yang masih lagi setia dengan beliau pun diorang cuak lah melihat impak yang telah berlaku hasil daripada kekuatan Tatsumaki. Dan tiba-tiba salah seorang daripada anak buah Fubuki pun dia seakan tengah tengok dekat jam tau. Sambil tu dia cakap, apa yang HQ tengah buat? Diorang tak tahu apa yang sedang berlaku ke? Lalu tak lama lepas tu dekat spek mata dia seakan ada keluarkan bunyi tau. Dan dia pun cakap, ni bukan ke? Jadi kita berbalik semula dekat situasi pertarungan. Kita pun dapat tengok lah keadaan Tatsumaki sekarang ni seakan dah mula keletihan akibat beliau telah menggunakan tenaga yang cukup besar. Malah Tatsumaki sendiri ada cakap, sepatutnya aku yang uji dia, tapi dia ni memang menyusahkan betul disebabkan dia membuatkan aku terpaksa untuk all out. Dan Tatsumaki pun nak tamatkan pertarungan ni secepatnya mungkin sebelum dia sampai limit. Jadi Tatsumaki pun seranglah Saitama kau-kau. Pada awalnya Tatsumaki ingat dia dah berjaya lah untuk menewaskan Saitama, tapi malangnya Saitama dengan mudah je telah berjaya untuk melepaskan diri dari serangan Tatsumaki. Dan Tatsumaki pun terkejut melihat ketahanan Saitama. Lalu Saitama pun cakap dekat Tatsumaki, kau nak sampai limit dah ni, baik kau jangan paksa diri sangat, kau tinggalkan sikit tenaga kau untuk cakap dengan aku. Tapi Tatsumaki apa kisah kan, dia masih lagi cuba untuk menyerang Saitama. Cumanya Tatsumaki pelik tau, kenapa dia tak boleh nak campak Saitama? Dia rasa Saitama berat sangat. Kali ikutkan dia dengan mudah je mampu untuk mencampak orang keluar bumi. Tapi lain pula dengan Saitama, sampaikan Tatsumaki pun dah sampai limit dan tak sedarkan diri. Jadi bila Tatsumaki dah mula tak sedarkan diri, dia pun teringatlah semula sewaktu beliau telah diselamatkan oleh Blast, yang mana Blast cakap, bila masanya dah tiba, jangan kita harapkan ada orang akan datang untuk selamatkan kita dan lindung keluarga kau. So kiranya satu-satunya keluarga yang perlu dilindungi oleh Tatsumaki adalah adik dia, iaitu Fubuki. So bila Tatsumaki nak pergi selamatkan Fubuki, dalam masa yang sama Tatsumaki telah dikepung oleh anggota Tsukuyomi. Cumanya Tatsumaki dengan mudah je telah menewaskan mereka semua. Dan disebabkan Fubuki terlalu trauma melihat apa yang telah berlaku, menyebabkan Fubuki berjaya untuk membangkitkan kekuatan Esper milik beliau. Kalau ikutkan Tatsumaki tak nak libatkan Fubuki dalam semua ni. Tatsumaki mahukan Fubuki hidup macam manusia biasa, tapi malangnya Tatsumaki lah penyebab Fubuki telah membangkitkan kekuatan sebenar beliau. Jadi apabila Tatsumaki perlukan Blast dan ingin Blast nampak yang sekarang ni dia dah kuat, tak lama lepas tu pun Tatsumaki mula sedarkan diri. Sambil tu Saitama cakap lah dekat Tatsumaki, kau kita, aku punyalah nak cuba elak kau hancurkan semua tempat dari tempat yang tak ada orang, tapi aku tetap tak mampu nak halang kau. Aku tak sure lah kau buat training apa sampaikan kau kuat macam ni, tapi aku sangat-sangat teruja melihat kau. Cumanya bila Tatsumaki dengar je apa yang telah dikatakan oleh Saitama, dia pun balas lah, aku tak harapkan kau cakap macam tu pun. Dan
Saitama pun bengal lah kan dengan Tatsumaki. Orang dah puji-puji, bukannya nak cakap terima kasih ke apa. Memang harif betul. So Saitama pun cakap lagi, tak kisahlah kau ni expert ataupun sesiapa pun, tapi kau boleh teruskan hidup seperti apa yang kau nak. Cumanya kalau kau nak mengganas sekalipun, kalau boleh janganlah hancurkan barang orang. Dan Saitama dapat rasakan Tatsumaki akan jadi seorang hero yang sangat hebat. Sambil tu Saitama menyapa kepala Tatsumaki. Jadi bila Saitama baru je nak pergi tinggalkan Tatsumaki, tak lama lepas tu pun Fubuki sampai dekat sana. Lalu Fubuki pun cakaplah dekat Tatsumaki, aku dah tinggalkan ke semua anak buah aku. Sekarang ni aku nak berlawan bersendirian sama macam kau. Cumanya dalam masa yang sama, rupanya anak-anak buah Fubuki tetap follow beliau sampai dekat sana. Dan orang merayu untuk tetap menerima mereka. Jadi bila Tatsumaki nampak je anak-anak buah Fubuki, Tatsumaki pun nak serang diorang lah kan. Tapi Fubuki terus je ke depan untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Dan apa yang lagi mengejutkan, mereka masih lagi mampu untuk bertahan disebabkan diorang nak buktikan dekat Tatsumaki dengan Fubuki yang diorang akan jadi lebih kuat. So Saitama yang melihat apa yang sedang berlaku, Saitama pun cakaplah dekat Tatsumaki, biarkan je lah diorang semua tu. Dulu aku pun bukannya boleh kalahkan monster level wolf sebelum aku start training. Jadi walaupun diorang lemah sekarang, tak akan ada sesiapa yang tahu sejauh manakah potensi sebenar mereka semua. Jadi bila Tatsumaki dengar je apa yang telah dikatakan oleh Saitama, Tatsumaki pun biarkan je lah diorang semua untuk bersama dengan Fubuki. Sambil tu Tatsumaki pergi pegang kepala Saitama dan dia cakap, ni merupakan permintaan si botak ni. Tapi kalau ada apa-apa yang berlaku terhadap Fubuki, aku tak akan pernah memaafkan korang semua. Malah Tatsumaki pun cakap dekat Saitama, ujian kau masih belum berakhir. Jadi bila tiba masanya, aku akan buat ujian yang mengejut untuk kau. Dan Saitama pun balas, nak tahu apa dia balas? F. F. Ataupun pergi mampuslah kau. Tambahan, Fubuki sendiri pun terkejut melihat Tatsumaki dengar apa yang telah dikatakan oleh Saitama. Di hujung chapter kita dapat tengok salah seorang daripada anak buah Fubuki pun ada cakap sesuatu dekat Fubuki. Lalu Fubuki pun terkejut bila dapat tahu pasal perkara tersebut. Dan chapter 182 pun habis macam tu je. So untuk dalam chapter kali ini kita dapat tahulah tahap kekuatan Saitama memang terlalu tinggi nak dibandingkan dengan Tatsumaki. Tapi aku agak tertarik tau bila tengok momen Saitama cakap dengan Tatsumaki. Part tu aku rasa Saitama memang deserve sangat untuk berada sama level macam hero kelas S ranking nombor 1. Dan aku memang sangat-sangat enjoy untuk dalam chapter kali ni. Apa pun kita tunggu je lah apa pula yang bakal berlaku untuk dalam chapter akan datang. Dan selamat berpuasa untuk semua umat Islam. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.